Kita di Singapura bernasib baik kerana berada di sebuah negara yang aman dan selamat. Namun begitu, usaha pemerintah tidak akan berkesan tanpa kerjasama warga Singapura yang sentiasa berkhemah dalam memastikan kemakmuran negara. Walau bagaimanapun, di dalam setandan pisang tidak semuanya yang sempurna. Meskipun sistem perundangan Singapura adalah di antara yang terbaik di dunia, ada pula yang menyangka yang mereka boleh terlepas sewenang-wenangnya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Inilah juri. Saya, seperti juga anda, akan ke bengkel seperti ini bila ada kerosakan pada kenderaan saya. Namun saya pasti yang sebolehnya kita ingin mengelakkan insiden kecelakaan dan sekaligus tempat ini kan? Tidak pula bagi sekumpulan pemandu kereta yang menjadikan kemalangan dan bengkel seperti ini tempat untuk mereka mendapat duit lebih. Sejak kebelakangan ini, kita sering diberitakan tentang kes-kes penipuan yang semakin berleluasa. Namun begitu, kes-kes begini bukanlah baharu. Mungkin modus operandi sindiket penipuan telah berubah mengikut peredaran zaman. Namun begitu, sang penipu dan kelicikan mereka masih lagi tetap mengambil kesempatan di atas setiap peluang yang hadir di depan mata. Disogok oleh rasa tamak dan ingin cepat kaya, mari kita lihat bagaimana sekumpulan lelaki mampu membabitkan orang ramai dalam skim penipuan berani mereka. Industri membaik pulih kenderaan ialah sesuatu yang unik di Singapura. Ia menjanjikan pulangan yang sangat lumayan walaupun sesebuah kereta itu tidak boleh dibetulkan lagi. Bila suatu kemalangan berlaku, kos membaik pulih kenderaan selalunya dipikul oleh syarikat insurans. Dan kes kita minggu ini menyaksikan bagaimana terwujudnya sebuah sindiket yang menyalahgunakan sistem insurans kenderaan sebagai jalan pintas untuk hidup mewah. Solihin bin Anhar, 42 tahun, ialah seorang pemilik sebuah bengkel membaik pulih dan servis kenderaan. Dia juga adalah dalang di sebalik sindiket penipuan terancang yang paling sophisticated di negara kita ini. Ini suatu kes yang interesting dan unik kerana ia merupakan suatu kes penipuan yang terbesar sejauh ini kerana ketua sindiket Encik Solihin Anhar telah membuat tuntutan lebih dari 1 juta pada 13 syarikat insurans dan syarikat insurans pula telah membuat bayaran jumlah 300,000. Oleh kerana itu, ini kes yang serius yang kita harus bincang. Bro, want to make easy money? Who are you? What are you talking about? I do insurance. I can help you make fast money, good money. Sure not? Sure. Just follow my steps. Follow everything I say, money will come. Okay, tell me what I have to do. Sebenarnya perkara ni tahun 90-an diorang dah buat, dipanggil planned accident. Accident tu cuma langgar di belakang. Impactnya pun agak perlahan. Tapi mereka akan buat yang benda yang kecil tu membesarkan. Dia akan impactkan lagi. Benda yang akan diganti akan dibayar oleh insurans. Jadi setiap gantian itulah yang akan untungkan. If it is new car, if it's costly car, you can claim 30,000-40,000. If it is normal car, maybe 4,000-5,000. So it's based on what we mark and what kind of damage is it. For the driver, for the part of the scam, they can make about $500 to $1,000, and there is some people who give by percentage. So this is how it works in basic market. Apa cerita? Okay, cerita dia macam ni. Kita buat accident scene. Aku langgar kereta depan. Engkau sondol aku di belakang. When you whack people's car behind, you are 100% winning. So that is why they want the innocent party to hit their backs. Kita tengok mana yang teruk, kita buat workshop.
Aku repair sikit. Aku mark up dia punya insurans claim. Solihin berkongsi rancangannya dengan Rahmat Muhammad, rakan baiknya yang bertugas sebagai seorang pekerja penghantaran atau mat dispatch. 25%. Kau kelakar ke apa? Habis aku nak makan apa? Kau bagi aku berapa? 15. 15. Aku nak beli teh tarik pun tak cukup. Macam ni lah. 20% kita settle. 20 Boleh? Tapi dengan satu syarat. Engkau jadi right hand man aku. Setelah bersetuju dengan peratusan imbuhan yang akan diterimanya, Rahmat menerima tawaran Solihin walaupun dia tahu apa yang bakal mereka lakukan ini adalah salah di sisi undang-undang. Solihin Anhar seorang ketua sindiket. Dia ada ramai ahli yang menolongnya untuk membuat kes penipuan ini. Normal. Okay, Salihin. Derek, Salihin. Hi. Okay, this is my friend I recommend to you. So what is this thing about? Selain Rahmat, Ismail juga merupakan orang solihin yang tugasnya ialah meyakinkan lebih ramai orang untuk menyertai komplot penipuan mereka. Claim from me, I give you money. What if I get hurt? Don't worry. We done this before. You won't get hurt one. You don't believe? You ask it. I done so many times, bro. This one, good catch. Earn $1,000, $2,000, cash, Wah, happy you. How? You on not? Let me consider first lah. Derek ialah rekrut terbaru sindiket ini. Walau pada mulanya dia agak ragu-ragu, tawaran wang yang disebut Solihin dan Ismail terlalu menarik untuk dilepaskan. Okay lah. I will join. Order. Where's your car? Outside. I show you. Can, come. The people involved are basically all the workshops and the third-party drivers, which is hired by the workshop, and innocent people, which is they don't know anything. And these are the people are targeted by these scams to earn money. Hello. Hey, hello. This is Derek. Hey, yes, Derek. What can I do for you? Hey, I got one friend want to join us. It's better. The more the merrier. So I asked him to come down and find you on tomorrow. Derek mula mengajak lebih ramai pemilik kenderaan untuk bekerjasama dengan mereka. Solihin gembira kerana lebih ramai yang berminat, lebih hebat keuntungannya. Ini seperti skim piramid kerana Solihin ketua skim ini dan dia ada orang kanan seperti Rahmat dan Ismail. Mereka akan mengintai dan mencari pemandu yang telah dilibat dalam kes kemalangan dan mereka akan mengalakkan mereka untuk memasuki skim piramid ini. Dengan masing-masing arif akan tugasan mereka, Solihin dan kuncu-kuncunya mula menjalankan rancangan penipuan insurans terbesar yang pernah berlaku di negara kita. Dari Mei 2011 hingga 2013, Solihin Anhar telah mendalangi kes penipuan insurans kenderaan terbesar di negara ini. Menurut pihak pendakwa raya, kelicikan Solihin dalam berancang dengan rapi siri jenayah yang sangat sofistikated ini telah memberinya keuntungan hampir $300,000. Soalnya bagaimanakah beliau mampu menipu sekurang-kurangnya 13 syarikat insurans dan apakah modus operandi kumpulan ini? Zel, Yep. how are you? Good. So, is that your car? Yep. Okay, come, let's go see your car. Sure. Alright, come. Sindiket ini semakin ligat mencari lebih ramai pemilik kenderaan yang inginkan wang mudah dengan sanggup mengizinkan kenderaan mereka dilanggar. How old is your car? I got it for about 2 years. 2 years, huh? So how, you interested? I don't know. Easy. You just need to make an accident or people bang you. That's all. Is there any risk? No worries, trust me. I've done this so many times.
Just think about it. Getting $1,000, $1,000, $2,000. Salah satu dari modus operandinya adalah untuk menawarkan pada pelanggan-pelanggannya untuk memberikan mereka servicing dan offer seperti mengecat kereta mereka secara percuma, tetapi tawaran ini diserta dengan syarat yang mereka harus membenarkan solihin dan ahli-ahlinya untuk menggunakan kereta mereka itu di kes kemalangan yang disengajakan. Hi, Hi, Ismail. how are you? Yeah, good. Okay, car look brand new. You can go ahead and inspect the car. Let me check, yeah. Alright. Di sini kita lihat dua golongan. Satu, ahli sindiket. Dan terada orang juga yang hanya pelanggan. Mereka membenarkan kereta mereka untuk digunakan. Walaupun mereka hanya memainkan peranan yang mungkin kecil dalam skim ini, mereka masih terperangkap dengan undang-undang dan mereka akan didenda. So, oleh kerana itu kita harus prihatin dengan apa yang orang menawarkan pada kita. How come the detail is blank? You just sign first. Once I get back to the office, I will just fill it up for you. You have some friends or not? Can recommend me lah. I'll give you commission. Let me check with some of my good friends. Alright. Settle. Thank you so much. Thank you. I hear from you, huh? Alright, I will give you a call. Don't worry. Okay. Alright, see you. Bye-bye. Bye. Solihin merancang rapi kedudukan dan lokasi kenderaan dalam setiap kemalangan yang didalangi sindikitnya untuk memastikan yang tuntutan mereka nanti akan berjaya. Hi Derek. Derek. This Rahmat. Hi. Derek. Okay, come. Give me your phone. Okay. This is what going to happen. The accident going to be around here. Okay? Mereka memilih lokasi yang di mana tidak banyak lalu lintas manusia atau kenderaan kerana mereka yakin jika mereka menggunakan suatu lokasi di mana tiada ramai orang, tidak akan ada saksi. You drive slowly, then you bang. But you don't bang in the middle, no. You bang on the side. So at least your car scratch a bit ini. Okay. Most of the accidents happen in highways. And you can see whenever the accident is happen, immediately you can see somebody come and give you a name card, and he will approach you as though you know him very well, and he say, please come to my workshop. We will settle for you this problem. We will there is some people who can give cashbacks. Okay. Once you take photo, then you come to my workshop. But you don't follow straight away. You slowly come. Don't follow me from behind. Okay? Can? Can. Okay. 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 See you. Rahmat, Derek dan Ismail membantu Solihin membuat tuntutan insurans palsu dengan mendapatkan pemilik kenderaan dan menjalankan kemalangan di sebuah tempat sunyi. Rahmat akan meletakkan kenderaan yang bakal dilanggar pada kedudukan yang telah dirancang Solihin sebelum menyebabkan kenderaan yang lain melanggarnya sama ada dari depan atau belakang. Pemilik kenderaan yang dilanggar akan diingatkan berkali-kali agar tidak melaporkan kemalangan tersebut. Thank you. Okay. Everything looks good. You sign already? Yeah, I signed everything already. Okay, Ken. In that case, in 2 weeks' time, I will send you the money. Sebagai seorang yang berpengalaman dalam soal pampasan insurans, Solihin tahu apa yang perlu dia lakukan untuk mendapatkan apa yang dia mahu. Dia sangat yakin yang tidak mungkin penipuannya ini boleh dihidu oleh pihak berkuasa. Okay. So I will call you then. Okay, Ken. Can. Good. Thank you. Right, see you. Setiap bengkel, biarpun kecil atau besar, kita semua tahu untuk procedure claim insurance. Jadi sebaik-baiknya jika sesuatu kemalangan berlaku di luar dan tiba-tiba ada seseorang atau 2-3 orang datang secara kumpulan mengatakan kita boleh claim ini insurans, saya boleh bagi awak duit, saya boleh kasih kereta secepat mungkin, jangan.
Terus hubungi bengkel atau mekanik persendian. Leh. Mat. Kau tunggu dulu nanti. Ni macam ah. Rahmat terus diumpan dengan bahagian keuntungannya dan ini menjadikannya lebih teruja untuk mencari mangsa mereka yang seterusnya. Dah, aku banyak kerja. Okey. Okeylah. For the 30,000 claim, easily workshop can make about $4,000 to $5,000. Kereta insurans mahal. Bukan saja di Singapura tapi di negeri lain juga. Jikalau orang membuat kes penipuan, ia boleh meninggikan kos premium. Ini membawa kerugian pada pihak awam. Whenever you met with an accident, NCDs go up. When your insurance and the price go up, you will have a very difficult the next year. Which is a lot of people really don't notice that they are looking into far pictures. Seperti seorang sutradara, Solihin bijak merancang setiap senario pada drama jalan raya yang diciptanya. Sejauh manakah dia mampu menggelapkan mata pihak berkuasa dengan kelicikannya? Solihin Anhar, 42 tahun, merupakan dalang sindiket penipuan insurans kenderaan terbesar di Singapura. Lebih 140 tuntutan palsu bernilai $1.6 juta telah dibuatnya dan daripada kesemua tuntutan itu, dia telah berjaya menerima bayaran pampasan insurans sebanyak hampir $300,000. Selama bertahun-tahun operasi itu dijalankan, ramai yang telah termakan umpan wang dan servis percuma yang ditawarkan Solihin dan sekaligus sanggup bersubahat dengannya. Hi, my name is Sharon. I'm from the insurance company. I have some questions to ask you regarding your claims. Okay. Have a seat. Sure. Right. Can you let me know how you derive this calculation? Okay. Hold on, Let me get the file. Sure. Okay. This is the claim that you want to check. These are the ones. Okay. Can I check how come this amount is so high? Okay. For this amount, I'll charge for the Jumlah tuntutan yang sindiket ini membawa kepada syarikat insurans adalah lebih dari $1.6 million. Dan ini bukan suatu jumlah yang kecil dan syarikat insurans juga telah membayar mereka $300,000 dan ini juga bukan suatu jumlah yang kecil. Oleh kerana itu, ketua sindiket Solihin Anhar mendapatkan hukuman selama 9 tahun. Section 420 Penal Code adalah untuk kes penipuan yang lebih serius, teliti dan teratur dan tertuduh boleh dikenakan hukuman yang berlangsung jangka masa 10 tahun dan juga fine. Maka itu ini suatu hukuman yang amat serius dan hukuman dia berat untuk mengelakkan orang dari membuat perkara seperti ini. Tetapi jika seseorang itu tidak memain peranan yang kritikal dalam kes penipuan, mereka juga boleh dapat hukuman Section 417 Penal Code yang mengenakan hukuman penjara ataupun denda. Jika mereka membela diri mereka, mereka mungkin boleh dapatkan hanya denda. Tetapi dalam kes Section 420, hukuman penjara itu pasti.
my advice to the public, this scam, you don't know where they come and from where they are coming. So all I can tell you is be safe, follow the safety distance, and make sure, my friendly advice, be safe on the road. So you make everybody safe. Kemalangan tiada keuntungan. Untuk workshop, jangan buat ni. Pasal ini kemalangan ni, dia tak akan berhenti di situ. Jika 3 tahun selepas, jika sesuatu tak kena dengan claim, akan dikorek balik. Bila dikorek balik, cerita yang 3 tahun lepas, semua terbongkar. Jadi nasihat saya, jangan. Menurut pihak pendakwa raya, tuntutan palsu daripada kemalangan kenderaan menyebabkan kenaikan pada premium insurans dan akhirnya pemandu akan menanggung kos yang lebih tinggi pada masa akan datang. Dan apabila masyarakat menanggung kos premium ini yang lebih tinggi, ini akan ada kesan yang negatif atas diri mereka. Mereka harus bayar lebih. Siapa yang suka bayar lebih? Kita hendak membawa cost of living, kita nak merendahkan cost of living, bukan meninggikan cost of living. Sepanjang pembabitannya, Rahmat telah menerima wang sebanyak $1,800 daripada Solihin bagi peranannya dalam rancangan penipuan itu. Berbaloikah jumlah ini berbanding dengan hukuman penjara 74 bulan yang dijalaninya sekarang? Fikir-fikirkanlah. Kita temui minggu hadapan dalam satu lagi episod Juri.